Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya saya buat video rakaman ni, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Munir Ikrimah bin Ibrahim atau panggil saya Munir Ikrimah. Dahulunya saya belajar di Universiti Kuala Lumpur, Pasir Gudang dalam jurusan Industrial Logistik, diploma saja. Okay, di sana banyak yang saya pelajari mengenai bagaimana pergerakan sesuatu barang lah. Okey, itu untuk pengenalan saja. Okey, apa topik kita pada kali ini adalah saya ingin menceritakan mengenai bisnes yang saya jalankan, iaitu bisnes dropship. Pernah dengar bisnes ni? Kalau tak pernah dengar, saya beritahulah sedikit sebanyak mengenai bisnes dropship ni. Dropship ni adalah bisnes yang di mana kita menjual barang secara online. Mostly barang yang berbentuk, maksudnya barang fizikal lah, kita boleh pegang lah. Maksudnya macam contoh pakaian ataupun barang elektronik ataupun Tupperware. Itulah contoh-contohnya. Okey, untuk topik kita kali ini saya akan ceritakan mengenai 3 halangan utama sewaktu menjalankan perniagaan dropship bagi seorang ejen dropship lah. Okey, yang pertama, dia ejen ini tidak faham bagaimana sistem dropship ini digunakan. Yang kedua, tidak tahu keberadaan barang yang diniagakan. Yang ketiga, tidak tahu bagaimana meletakkan nilai untung sebagai dropship ejen. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, sistem dropship ini yang kita sedia maklum lah, dia bermula dengan stokis, kemudian kepada ejen, kepada dropship dan pembeli lah. Okey, ini gambar rajah yang saya akan lakarkan pergerakan barang semasa berlakunya transaksi ataupun pembelian lah daripada pembeli. Pergerakan barang dimulakan oleh stokis kepada ejen, kemudian kepada dropship, kepada pembeli atau pelanggan lah. Okey, ini adalah gambar rajah lah mengenai pergerakan barang. Tengok, dia mula daripada stokis kepada ejen, kemudian kepada dropship, kemudian kepada pembeli ataupun niaga lah. Okey, ini pergerakan barang yang mostly orang yang dah lama dalam bisnes ni dia akan tahulah. Cumanya apa yang kita perlu dapatkan daripada customer yang kita nak beli ni, ada 3 benda je lah. Biasanya kita ambil benda ni je. Pertama, nama. Kedua, alamat. Ketiga, nombor telefon. Okey, ketiga-tiga ni kita perlu dapatkan daripada customer tersebut lah, untuk kita berikan kepada ejen dan ejen akan berikan kepada stokis. Selain tu juga kita perlukan account bank. Dalam bisnes dropship ni yang paling penting adalah account bank, sebab kita nak buat transaksi secara online ataupun deposit. So account bank ni kita perlu pamerkan kepada pembeli lah. Ada jenis-jenis perniagaan tu dia nak cepat, so dia just tinggalkan account bank company untuk pembeli tu buat transaksi lah. So tak perlukan pemindahan yang banyak lah. Ada certain company yang buat macam tu, ada certain juga yang buat melalui sistem ni lah, melalui dropship kepada ejen, kemudian kepada stokis lah, supaya dia tahu ada pembelian dekat situ. So yang ni lah yang diperlukan lah, nama, alamat, nombor telefon dan account bank. Okey, yang kedua tadi adalah
barang di mana, kita tak tahu persoalan tu. Yang sering bermain di fikiran ejen dropship yang baru join lah. Okey, kita tak tahu barang tersebut, kita tak dapat lihat, melainkan ejen tersebut yang membeli atau memberi gambar lah dengan testimoni secara percuma kepada dropship. Yang satu lagi tu, dropship tu sendiri membuat pembelian lah, pembelian daripada pihak syarikat untuk menyaksikan sendiri stok tersebut. Selalunya ada yang certain tu dia ada pejabat, so dia akan bawa ejen tu ataupun dropship baru yang join, mungkin dia akan bawa ke pejabat lah untuk tengok stok. So dia menang trust untuk ejen-ejen yang nak serius buat dalam bisnes ni. Ataupun contoh yang paling senang kita dapat tengok barang tu, kita jadi runner lah. Runner ni contoh yang kita tengok company besar-besar, Pizza Hut ataupun Domino Pizza, apa lagi yang ada rider sendiri yang hantar barang tu. Paling senang lah kita tengok Pos Laju lah, dia ada courier di sini, so dia ada pegang barang tersebut lah nak buat penghantaran. Ataupun satu lagi kita tengok testimoni gambar lah. Testimoni gambar ni bila kita dapat, kita buat jualan sendiri secara online. Biasanya orang gunakan WhatsApp lah. WhatsApp ni kita medium paling senang lah untuk kita buat closing sale online. So bila kita dapat tu, kita akan dapat testimoni jualan sendirilah. So itu akan jadikan kita lebih yakin lah. Dan ketiga ialah commission lah. Ini adalah contoh dalam barang di mana kita sering persoalkan mana barang tu. So bukti-bukti ni adalah antara contohnya runner, testimoni gambar dan commission. Commission ni bila kita nampak dalam akaun bank kita sendiri, duit tu masuk, seperti mana nilai untung yang kita ambil. Okey, yang ketiga, last sekali, tidak tahu bagaimana meletakkan nilai untung sebagai dropship agent. Okey, ini untuk pengalaman saya lah. Waktu mula-mula dulu saya join dropship ni. Pada mulanya saya tak tahu untuk letak nilai sesuatu barang tu lah. So apa yang saya buat margin nilai keuntungan, di mana okey, contoh harga barang tu bernilai dalam 20. Okey, tunjuklah. Okey, harga barang bernilai dalam 20. So harga yang kita ambil, harga dropship lah, bernilai 20. So kita ambil keuntungan boleh dah ambil dengan nilai 15 hingga 25. Itu contoh, ada certain produk-produk yang kita boleh ambil nilai sebegitu. Ada yang company tu dia dah establish bagus, dia dah lama dalam bidang tu. So dia just ambil, dia bergantung juga pada produk tu. Tak semestinya produk tu boleh ambil untung suka hati. Kita perlu bertanya lah kepada ejen atas kita tu. Okey, yang contoh kedua, barang yang bernilai ratusan, keuntungan kita boleh ambil dalam 100 hingga 150. Tapi ada juga barang yang bernilai 80, 90, kita still boleh jual pun dalam 110, 120. Bermakna apa yang penting sekarang ni, kita perlu tanyalah pada ejen berapa nilai untung yang kita boleh ambil lah selalunya dalam bisnes tu. Contoh yang terakhir yang saya boleh bagi, berdasarkan kepada syarikat atau ejen sarankan. Ini biasa dia untuk kawal harga lah. Bila kita dalam bisnes ni, yang paling penting adalah harga lah. Sebab contoh kalau kita terlalu buang harga, boleh jadi sesuatu industri ataupun bisnes yang dijalankan tu dia boleh sementara lah, macam bermusim. Sebab aktiviti buang harga ni tidak baik, tidak sihat lah kalau kita tengok. Okay. Itu sajalah untuk kali ini. Assalamualaikum, saya Munir Kirimah.